Ada seorang hajah tu dia jumpa saya. Dia dapat suami pemalas daripada muda sampai tua. Lepas tu satu hari tu muka dia macam marah je dalam kuliah tu. Kuliah tu sikit, jadi kita dah rapat. Lepas tu hujung kuliah saya bagi Acik, kenapa muka marah je Acik? Lepas tu dia pun kata, Ustazah geram dekat orang tua kat rumah tu, kat suami lah, duduk berdua je. Saya kata geram kenapa? Bukan saja nak korek ni, bukan niat nak cari aib tak? Apa masalah Cik nak marah sangat dekat orang tua tu, dekat suami dekat rumah? Pagi tadi Acik pergi kuliah, pergi ngaji Quran. Lepas tu hujan turun, Acik haraplah dia angkat kain kat rumah tu. Bila balik Ustazah tak diangkat kain Ustazah. Lepas tu saya tanya kenapa tak tolong angkat, dia jawab awak tak pesan. Faham tak? Benda ni biasa berlaku tak? Biasa berlaku. Walaupun kita rasa dia kata Ustazah takkan dah tua macam tu nak dipesan semua benda, Ustazah takkan tak boleh fikir sendiri gini. Kita kalau nak beben, nak cari hujah boleh berbakul-bakul, betul kan? Lepas tu saya kata, Cik, saya nak tanya Cik, hari ni selain daripada suami buat perangai macam tadi tu, ada tak benda lain yang menguji sabar makcik? Tak ada lah, yang lain okey dia kata kan. Tak ada, makan, lepas tu tengok TV, lepas tu rehat. Ni lah pula baru keluar datang kuliah Ustazah ni Yang lain okey, tak ada. Lepas tu saya sebutkan Cik, kena faham satu perkara. Allah takkan, bila Allah sayang kita, Allah takkan biarkan berlalu satu hari tanpa kita dapat menghimpun pahala sabar. Fahamnya? Takkan berlalu satu hari tanpa kita dapat pahala sabar pada hari tersebut. Dan sabar ni tak boleh datang bergolek. Tak ada duduk, kenapa tu Cik? Tengah sabar. Sabar kenapa? Tak ada apa, sabar saja-saja. Sabar tak ada datang bergolek, syukur tak ada datang bergolek, syukur datang selepas datang nikmat. Sabar datang setelah datang ujian. Jadi sebab Allah sayang pada Acik, Allah tak nak biar berlalu satu hari tanpa ada pahala sabar. Sumber kesabaran itu suami tu. Jadi ibu-ibu yang berada di sini, saya faham bila umur-umur dah tertentu, kadang lebih lagi sabar tu nak kena ada. Dah habis dah cerita anak, sekarang nak sabar dengan orang tua. Kita pun tua kan? Sabar dengan suami, subhanallah. Rupanya Allah nak beri kita pahala sabar, sumber pahala sabar daripada suami kita. Sampai bila? Kadang makcik-makcik tanya, Ustazah sampai bila Ustazah nak macam tu? Sampai mati makcik, sampai mati. Supaya kita mati sebagai as-sabirin, iaitu golongan orang-orang yang sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya akan dicukupkan pahala ganjaran amal, iaitu pahala daripada mana? Daripada sabar, bighairi hisab, tanpa batasan. Berapa tahun kahwin dah acik-acik semua? Ada 30 tahun, ada 40 tahun, betul tak? Rupanya 40 tahun ini bukan hanya menghimpun kegembiraan, tapi menghimpun pahala sabar 40 tahun nikah dengan suami. Kalau suami itu suami yang pemalas contohnya, suami yang bengis, suami yang baran, suami yang tak reti menghargai, rupanya kita sedang menghimpun 40 tahun pahala sabar dengan suami. Sehinggalah insya-Allah mudah-mudahan kita layak menerima salam yang paling istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Kalau kita baca firman Allah ni, dia bermula dengan Allah dan para malaikat keluar daripada setiap penjuru syurga untuk menyambut orang-orang yang sabar masuk ke dalam syurga. Kemudian bersama dengan Allah dan para malaikat mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Subhanallah. Saya nak tanya kat sini, siapa orang yang sedang bersabar sekarang ni? Angkat tangan. Angkat, semua angkat. InsyaAllah. Angkat, siapa orang yang sabar kat sini? Subhanallah, alhamdulillah. Kita semua
Kita semua sentiasa diuji oleh Allah. Surah Al-Mulk, betul tak? Surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Allah sebut apa? Sesungguhnya dijadikan hidup kamu dan mati kamu adalah sebagai ujian. Ada orang dia rasa sedih sebab tak naik pangkat, dia rasa dia ujian. Dah 10 tahun kerja tak naik pangkat, dia rasa itu ujian. Rupanya naik pangkat lebih besar ujian dia. Ujian sombong, ujian riak, lepas tu tambah hutang dan sebagainya. Ada orang rasa bila cucu tak dapat 1A ujian. Rupanya cucu hajah tu bila dapat 1A lagi ujian pada nenek. Nenek tu tak berhenti duk tanya orang, cucu kau dapat berapa? Cucu kau dapat berapa? Sebab nak bagi tahu cucu dia dapat straight A UPSR. Kalau boleh dia nak pergi upah van yang buat pengumuman tu. Dapat 6A. Semua orang nak tahu. Akhirnya Wan tu, nenek tu diuji dengan riak, dengan takabur. Rupanya ujian nikmat itu lebih berat daripada ujian musibah. Subhanallah. Masya Allah. Jadi macam mana pun suami kita tu sebenarnya ia adalah satu kurniaan Allah bagi kita. Tak dapat kurniaan suami yang baik, dapat kurniaan apa? Dapat kurniaan pahala yang lebih besar yang Allah ingin beri di akhirat kelak. Subhanallah. Seorang mukmin itu Nabi sebut dalam satu hadis, sangat pelik sifat orang mukmin ini. Apabila diberi nikmat dia bersyukur, apabila diberi ujian dia sabar, kedua-duanya baik baginya. Faham tak? Orang mukmin, orang beriman dapat baik pun baik, dapat tak baik pun baik. Dia boleh memberi senyuman untuk dua-dua keadaan. Sebab dia yakin bahawa yang memberi daripada Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita sambung sikit lagi. Kita sepatut habis pukul berapa ya? Pukul 11. Tiba-tiba pukul 12. Pukul 11. Kita start pukul 9.30, kita sampai pukul 11. Dia buka 2 jam, 1 jam setengah ya? Ya. Okey. Ya kuat tu, faham tu. Okey, baiklah. Kita sambung sikit lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Subhanallah. Bertahan, sabar. Sebab apa yang kita tak dapat di dunia, Allah suruh kita sabar. Sebab kelak Allah akan beri di akhirat kelak sampai kita rasa puas, sampai tak terucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah pujuk lagi Nabi Muhammad. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Antara hikmah besar Rasulullah, diuji daripada kecil. Meninggal bapa, kemudian meninggal ibu, kemudian meninggal siapa? Meninggal atuk, kemudian lepas meninggal atuk, siapa yang jaga? Abu Talib. Allah memberitahu, mengingatkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah dulu kamu yatim? Dulu kamu yatim, kamu tak ada siapa-siapa. Tak ada ibu, tak ada ayah, atuk, nenek pun meninggal. Fa'awa, dan akulah yang bagi kamu perlindungan. Maksudnya hikmah besar kenapa semua orang yang berada di sekeliling Nabi yang patut menjaga Nabi, semua ditarik oleh Allah. Allah nak bagi Nabi faham daripada kecil yang jaga kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga harus faham, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang terkeluar pada mulut kita kan, mak yang jaga engkau daripada kecil. Contoh time kita nak marah dengan anak kita, kita kecil hati dengan anak. Mak yang jaga engkau daripada kecil, masa engkau baby dulu mak tak tidur malam. Seekor nyamuk pun tak bagi kau gigit. Sekarang kau pergi berjalan tak bawa mak. Kecil hati. Anak tak bawa kita pergi berjalan, contohlah kan. Kita ungkit benda yang kita buat masa dia kecil dulu. Kita lupa yang jaga anak kita bukan kita. Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Kita kata mak yang bagi kau makan daripada kecil. Yang bagi makan pada anak kita Allah ya Razak, bukan kita. Kita hanya pantaraan Allah saja. Kita sebut mak bagi kasih sayang, perhatian kepada engkau. Tapi yang bagi kasih sayang bukan kita. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadi, Ya Wadud. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha cinta. Allah campak dalam hati kita perasaan kasih sayang, cinta yang meluap-luap sampai kita kuat memberi kasih sayang kepada anak. Sebab ramai mana ibu bapa dah dunia ni yang mendera anak-anak mereka, betul tak?
Tanpa belas kasihan, tak ada rasa kasih sayang pada anak. Bersyukurlah dalam hati kita Allah campak rasa kasih sayang tu, membuatkan kita kuat untuk menunjukkan kasih sayang. Kita kata, mak yang besarkan kau. Kita jangan lupa Allah yang kabir, yang mutakabbir, yang maha besar dan membesarkan, yang besarkan anak kita. Sebab apa saya sebut begini, ibu-ibu sekalian? Ramai ibu-ibu, orang tua meluah perasaan pada saya, kecil hati pada anak. Saya kata, apa yang anak buat sekarang, macam dia melukakan hati kita. Hakikatnya jangan pandang anak yang menguji kita. Siapa yang menguji kita sekarang? Allah sedang menguji keikhlasan kita membesarkan anak. Allah sedang menguji sejauh mana kita boleh maafkan anak kita, tak kala kita boleh lepaskan marah.